Baik. Haifa tadi dah terkeluar, masuk balik. Saya pun tak tahu kenapa dia tendang orang bila saya record. Okay. Okay, kita pergi semula ke slide yang cikgu paparkan. Okay. Rakan kamu yang dah keluar tadi, cikgu harap boleh masuk balik semula. Okay, sebentar. Baik, ini adalah petak per 100. Okay, saya ulang sekali lagi. Ini adalah petak per 100. Okay, petak ini tidak asing kalau kita belajar dalam 3 bahagian ni. Okay, pecahan, perpuluhan dan peratus. Okay, kalau awak lihat dekat paparan yang cikgu tunjukkan ini, awak rasa berapa nilai petak per 100 yang saya dah warnakan ini dalam bentuk perpuluhan? Okay, seorang. 35. 35. Bagaimana kita nak sebut dalam perpuluhan? 35. Sekali lagi. Okey, seorang dulu. Tadi ada 2 orang yang berlaga-laga. Sifar perpuluhan 35. Ya, betul. Okey. Dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 35. Kalau dalam bentuk pecahan, jadi berapa pula? Okey, orang lain pula boleh cuba. 35+1. Okey, bagus. 35 per 100. Nampak? Okey. Saya maju sikit ke depan. Okey, untuk peratus. Siapa yang boleh sebutkan nilainya? Peratus, simbolnya begini. Saya pernah sebut sebelum ni. Okey? Jadi berapa agaknya nilainya? 35%. Okey, nampak? Macam yang saya dah terangkan sebelum ni. Okey, 3 bentuk yang berbeza tetapi nilai yang sama. Okey? Jadi sebab itu sebenarnya tajuk ni kita kena pergi 3 bahagian sekaligus. Okey, 3 topik sekaligus. Pecahan, perpuluhan dan peratus. Tapi oleh kerana kita belajar secara online, kalau saya buat macam tu, saya risau ada yang tak faham nanti ya. Okey, jadi kita pergilah pelan-pelan memandangkan PDPR kita masih lagi panjang. Jadi kita boleh buat banyak lagi kelas. Okey, jadi saya rasa tak ada masalah kan. Kamu boleh hadam, boleh faham sikit-sikit. Okey, lama-lama kamu boleh faham ke semuanya. Okey, baik. Bagaimana kalau saya nak tukarkan dalam bentuk jadual begini? Okey. 35 tadi kita masukkan. Sekarang kamu nampak kan? Sifar perpuluhan 35. Okey? Apa yang saya nak tekankan kat sini? Sebenarnya saya nak bagi tahu inilah 2 tempat perpuluhan yang kita tengok dalam objektif tadi. Okey? Yang nak kamu fahamkan adalah kalau dia kata sehingga 2 tempat perpuluhan, inilah 2 tempatnya adalah per 10 per 100. Okey? Sebab itu dia kata 2 tempat perpuluhan. Kalau dia kata 1 tempat perpuluhan, per 100 ni tak ada. Okey? Yang ada per 10 sahaja. Okey? Sebab itu kalau diberi contoh, contohnya kalau sifar perpuluhan 15. Ini adalah 2 tempat perpuluhan. Tetapi kalau sifar perpuluhan 1, contohnya kat sini, bermakna yang ini tiada. Okey? Tapi dalam keadaan tertentu, kita panggil ini sifar perpuluhan 1 sifar. Kalau dia minta dalam bentuk 2 tempat perpuluhan. Nampak? 2 benda ni sama. Tapi kalau 1 tempat perpuluhan, dia akan jadi sifar
perpuluhan 1. Kalau 2 tempat perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 1 sifar. Itu cara sebutannya ya. Bukan sifar perpuluhan 10, bukan. Okey? Salah. Saya takut kalau saya ada bagi fahaman yang salah sebelum ni. Okey, kamu betulkan hari ni. Okey? Cara sebutnya adalah sifar perpuluhan 1 sifar. Okey? Benda yang sama berbeza dari segi tempat perpuluhan. Okey? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Tak ada yang respon ni. Boleh. Okey, boleh. Bagus. Okey? Baik. Kalau dia beri begini. Berapa tempat perpuluhan? 2. 2. Sebutkan nilai ni berapa? Sifar perpuluhan sifar 3. Okey, betul. Sifar perpuluhan sifar 3. Okey? Kenapa penting sangat nak tahu 2 tempat perpuluhan atau 1 tempat perpuluhan? Okey, kegunaannya apabila kita menambah atau menolak. Bila kita buat operasi tambah atau tolak, kita perlu pastikan tempat itu ada angka walaupun sifar. Itulah kegunaan dia sebenarnya ya. Okey, baik. Cikgu harap di sini kamu faham. Sebab mungkin sebelum ni saya tak ada terangkan sangat. Okey, saya tertinggal yang ni jadi saya terangkan hari ni. Okey, baik. Kita lihat buku teks pada halaman apa ni? 102. Okey, kamu lihat pada halaman 102. Okey, tolak dalam perpuluhan. Sebelum ni kita menambah. Hari ini kita akan menolak. Okey. Apabila kita hendak menolak, kita kena faham nilai yang terhasil biasanya lebih kecil. Okey. Menolak bermakna semakin kurang. Kena faham konsep tu ya. Menolak bermakna semakin kurang. Okey. Kita lihat nombor 1 ya. Muka surat 102. Sifar perpuluhan 7 meter. Panjang sebuah papan. Okey. Kemudian orang ni dia potong sifar perpuluhan 2 meter. Dia tanya baki. Okey. Apabila dia tanya baki, dia hendakkan nilai yang tinggal ini. Sebab itu kita tolak. Okey. Apabila kita nak menolak, okey, kita abaikan dulu unit M ni, meter ni. Kita tengok nombor dia saja. Sifar perpuluhan 7 tolak sifar perpuluhan 2. Okey? Lihat cara pertama. Dia menggunakan jadual yang saya tunjukkan sebelum tadi. Okey? Nampak? Bila kita aturkan dalam bentuk jadual ni, kita akan nampak lihat 7 boleh terus tolak dengan 2. Okey? Akan menghasilkan 5. Jadi jawapannya adalah sifar perpuluhan 5. Okey? Ini kalau guna jadual. Bagaimana kalau guna garis nombor? Okey? Garis nombor ni kadang-kadang saya tahu mungkin awak akan ada kepeningan sikit. Okey? Garis nombor yang penting, okey, kamu buat label macam ni, nampak? Sifar hinggalah sifar perpuluhan 7. Okey? Setiap senggatan ni dia akan jadikan sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2. Macam kita bilang 1, 2, 3 lah. Okey? Baik. Di sini kenapa kita buat sifar perpuluhan 7? Sebab panjang papan adalah sifar perpuluhan 7. Okey? Dia potong sifar perpuluhan 2. Kita jangan pening dengan sifar kat depan. Jadi kita tengok nombor 7 dengan 2. Okey? Bermakna kita kena buang sifar perpuluhan 2 ataupun 2 langkah ke belakang. Sebab itu dia buat anak panah ke belakang. Okey? Menolak dengan membahagi, kalau guna garis nombor, dia akan undur ke belakang anak panah dia. Sebab itu anak panah ni macam ni. Okey? Kenapa dia buat anak panah ni ke sini 2 kali? Sebab ada 2 kat sini. Itu sebabnya. Okey? Bermakna sifar perpuluhan 2 anak panah kena lukis ke belakang. Bila kita lukis anak panah ke belakang, nampak? Dia berhenti dekat
sifar perpuluhan 5. Okey. Kalau sini dia buat sifar perpuluhan 3 bermakna 3 anak panah ke belakang. Kita kena rujuk macam tu. Okey. Nampak dia buat kat sini. Sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 1. Jadi saya tekan opening. Awak gunakan cara yang saya sebutkan tadi. Lihat angka 2 ni. Okey. Baik. Bila dia berhenti di sini, kita tahulah jawapannya adalah sifar perpuluhan 5. Okey. Cara kedua ni adalah guna garis nombor. Okey. Garis nombor memang kaedah dia begini. Anak panah dan adalah nombor yang kita buat pada setiap senggatan. Ni saya panggil senggatan ni. Okey. Dia buat ni. Okey. Okey, dua cara ni saya sebenarnya lebih berkenan kalau awak ikut cara yang pertama. Okey. Yang ni tak perlukan bentuk pun tak apa, tapi nak fahamkan kamu, ikutlah jadual ni. Okey. 2. Dekat sini dia tak pakai M dah, dia pakai liter. Ini adalah liter, simbol untuk cecair. Okey, kalau M ni nak ukur panjang. Tapi kalau liter ni nak ukur cecair. Cecair tu tak kisahlah apa-apa jenis sekalipun, termasuklah air dalam botol. Okey. Sifar perpuluhan 28 tolak sifar perpuluhan 28 daripada sifar perpuluhan 54. Kita tahu nombor kecil tak boleh letak di atas apabila menolak. Jadi bila nampak soalan begini, yang besarlah duduk di atas. Okey. Dan yang kecil duduk di bawah. Okey. Baik. Ini adalah bentuk lazim. Okey. Bentuk lazim yang macam kita buat sebelum ni dalam operasi tambah dan tolak. Okey. 4 boleh tolak 8 saya tanya awak. Tak boleh. Kita tahu nombor ni kecil. Apa kita nak buat dalam konsep menolak? Apa kita nak buat? Mintalah dekat sebelah. Minta dekat sebelah. Kalau pinjam kena pulang balik kan? Okey? Minta dekat sebelah. Jangan lupa kita potong. Jadi 1 ya. Kita jangan minta banyak-banyak. Minta 1 je. Maka 4 tadi akan jadi 14. Okey? Sebab kita minta dekat nombor sebelah ni nilai ni dah berbeza. Okey? 1 yang kita minta tu sebenarnya 10. 10 tambah 4 jadilah 14. Okey? 14 tolak 8. Boleh tolak ke tidak? 6. 6. Kamu memang kena mahir mencongak apabila menolak. Banyak kaedahnya. Salah satunya adalah menggunakan 10 jari. Angkat 10 jari. Okey? Kemudian kamu mula menolak selepas nombor 4. Kamu kena membilanglah 84, maknanya kena sebut 5. Kan? Sebutan yang kelima, nombor yang 5 kamu sebut tu, serentak kamu tutup jari yang pertama daripada 10 jari yang kamu angkat. Okey? 5, 6, 7, 8. Apabila kamu dah tutup jari kamu, ada 4 jari kamu dah tutup. Okey? Lihat berapa jari yang terbuka. Ada 6. Okey? Tu cara paling pantas. Baik, bila kita dah meminta di sebelah, masih lagi jadi 5 ke? Masih lagi 5? Jadi berapa? 4. Jadi 4. Okey, jadi 4. Okey. Nampak? Bila jadi 4, jangan lagi fikirkan 5 ni. Maka 4 tolak 2 akan jadi berapa? 2. Ya. Ingat, apabila nombornya besar di atas, kecil di bawah, boleh tolak macam biasa. Titik. Turunkan juga. Okey, segaris. Sama, segaris. Nampak? Dia segaris ni. Okey, jangan pergi letak kat tepi sebelah kiri ke, sebelah kanan sekali ke, tak boleh. Okey? Dan kita tahu sifar tolak sifar akan jadi berapa? Sifar. Ya, tidak berubah. Sifar ni tidak ada nilai. Apabila ditolakkan dengan sifar juga, tetap akan jadi sifar. Jadi, sebab itu jawapannya akan menjadi sifar titik 26.
Bila dah dapat nombor, masukkanlah semula simbol ni. Simbolnya liter. Tulis, baru tulis. Okay? Kalau kamu nak tulis dekat atas ni pun boleh. Tapi tak perlu takut kamu pening-pening. Lebih baik kamu tulis dekat jawapan nanti. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Aku harap kamu boleh faham. Kadang-kadang ada orang tak faham. Beritahu tahu. Ini last kita akan buat tentang perpuluhan. Okay, lepas ni cikgu dah tak sentuh dah. Kita akan pergi per 100. Okay. Dan kita akan maju lagi ke depan. Okay. Baik. Sekarang lihat pada halaman 103. Okay. Kira beza. Kalau tadi tolak. Daripada ni kira beza pula. Nampak? Perkataannya dia sebut ada macam-macam, okey, perkataan, tapi yang pasti awak kena faham apabila dia kata kira beza kena tolak. Okey? Beza ni berkait dengan tolak. Macam biasalah kira beza 0.13 kilogram dengan 0.6. Kita kena tahu beza ya. 0.13 dengan 0.6. Mana lagi besar? Kalau tak boleh beza, kamu buat cara ni. Yang penting titik ni sama. Kamu nampak tak sekarang? Mana yang lagi besar? Lihat ni. Atas dan bawah. 1, bawahnya 6. Mana lagi besar? 0.6. Ya, 0.6. Ni kalau kita pening-pening nak bezakan, kamu susun satu kat atas, satu kat bawah, kamu akan nampak, oh dekat sini angka 1 dengan angka 6, 6 lagi besar daripada 1. Jadi dah pastilah 0.6 ni duduk di atas. Okey, kita lihat dulu. Okey, kita nak susun ni. Okey, dan kita nak tolak. Buat kaedah bentuk lazim macam biasa. Jangan rasa, nak buat macam mana ya? Buat macam biasa. Kita dah belajar tolak tambah sebelum ni. Sama dia bentuk lazimnya. Okey? Darab pun sama kecuali untuk bahagi. Okey. Satu soalan saya. Adakah kita perlu buat dalam bentuk begini? Atau ada angka yang perlu kita tambahkan? Tempat kosong. Ya, tempat kosong yang dekat sebelah 6 ni tak boleh dibiarkan. Sila isi angka sifar. Nampak? Inilah kegunaannya. Apabila kita nak menambah atau menolak. Okey? Baik. Bila dah dapat bentuk macam ni, kita mula menolak. Sifar tolak 3. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Konsep menolak, yang besar mesti duduk di atas, yang kecil duduk di bawah. Okey? Bila tak boleh, apa kita perlu buat? Kejap, saya cari saya punya mata pen ni mana. Okey, kat sini. Tak dekat sebelah. Mintalah dekat sebelah. Okey? Sekejap. Baik, bila kita nak minta di sebelah, yang pertama sekali kita kena potong 6 ni. Sebab 6 ni yang ada nilai. Bolehlah minta 1 kan? Jadi 6 akan jadi berapa? 5. Sebab itu sangat penting ya. Saya suka tegur sebelum ni. Jangan tak tulis. Tulis. Okey? Sebab ada sebab bila kita kena menulis ni. Okey? Jadi 1. Kita minta tak banyak, 1 je. 1 yang kita minta tu apabila kita bawa ke sebelah dia tak akan jadi 1 lagi. Nilainya adalah 10. 10 bila tambah dengan sifar akan jadi 10 jugalah. Okey. 10 tolak 3. Okey, 10 tolak 3 berapa? 7. Ya, 7. 5 boleh tolak 1 tak? Boleh. 5 boleh tolak 1. Okey, dan titik pun mesti turunkan juga. Sama garis. Okey?
Dan sifar jangan lupa. Titik perpuluhan, perpuluhan mesti ada sifar di hadapannya. Okay. Berapa sekarang jawapannya? Sifar perpuluhan 47. Ya, apakah unitnya? Tengok balik soalan. Apa unit? kg ataupun kilogram. Okay, kilogram ni adalah untuk mengukur berat. Tak kisahlah apa-apa berat pun. Manusia ke, haiwan ke. Bila nampak dia pasal berat, kita akan guna unit kilogram. Okay. Baik. Lihat nombor 4. Okay. Sifar perpuluhan 95 tolak. Benda yang tak diketahui. Kita letaklah kat sini. Okay. Tolak X. Kuning ya. Kuning tak nampak. Okay. Baik. Okay, kamu lihat ni. Tolak X. Anu kan. Sama dengan sifar perpuluhan 52. Sekarang kita tak nak mencari jawapan sebab jawapan dah diberi. Kita nak mencari satu lagi nombor perpuluhan supaya jawapannya akan menghasilkan sifar perpuluhan 52. Okay. Jadi bila jumpa soalan yang begini, kaedahnya adalah kamu kena mengambil sifar perpuluhan 52 tu tolakkan dengan nombor perpuluhan yang di hadapan. Macam yang saya buat anak panah ni. Okay. Bermakna sifar perpuluhan 95 mesti ditolakkan dengan sifar perpuluhan 52 untuk mendapatkan nilai X. Okay. Titik perpuluhan memang kita kena turunkan sama segaris. Okay. Lurus macam ni. Okay, kita mula menolak. 5 tolak 2 berapa? 3. Ya, betul. 9 tolak 5 berapa? 4. Ya, nampak? Tidak ada kesulitan kerana di atas ni nombor besar-besar belaka. Okay. Dan kita tahu di hadapan mesti letakkan angka sifar. Okay. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah sifar perpuluhan 43. Nampak? Murid ni dia semak sifar perpuluhan 43, dia campurkan semula dengan sifar perpuluhan 52, dapatlah sifar perpuluhan 95. Sama macam kat depan ni. Okay. Ni dia cara dia menyemak. Okay. Baik. Jelas tak hari ni? Jelas tak hari ni? Jelas. Okay, jelas ya. Okay, ada lebih kurang 21 orang dalam Google Meet sekarang. Cikgu harap 21 orang ni faham. Kenapa? Kerana kita nak buat latihan selepas ini. Dan sebelum kita buat latihan, siapa nak main kuis hari ni? Saya. Okey, kali ni saya nak betulkan setting. Okey, jadi tak akan timbul masalah cikgu saya tak boleh masuk. Saya dah betulkan setting. Mazrina, Amira Kristina. Okey, terus. Okey, Tahniah. Okey, kita lihat lagi ya. Tahniah. Okey, ke atas. Okey. Baik, tak apa. Mari kita lihat soalan-soalan yang kamu dah jawab. Nampak? Yang warna hijau-hijau tu bermakna kamu jawab dengan betul. Tahniah. Okey, kita lihat. Mana tadi? Baik. Yang penting kamu sentiasa berlatih. Okey? Baik. Soalan yang seterusnya. Soalan apa? Baik, kita... Okey, soalan yang seterusnya. Soalan Cikgu berapa tak tadi? nampak. Ada soalan yang kamu jawab banyak salah. Okey? Sifar perpuluhan 93. Tolak berapa nak dapat sifar perpuluhan 4? Kita nak dapatkan jawapan. Saya cakap apa tadi? Kita tolakkan sifar perpuluhan 93 tolak dengan sifar perpuluhan 4.
Okay, ambil balik ni, tolakkan dia. Memang kena sediakan kertas kosong lah tadi dengan pensel nak mengira. Kan? Okay, kita lihat lagi soalan yang rendah. Satu lagi, soalan 9. 0.9 tolak 0.15. Saya cakap tadi kena tambah sifar, betul tak? Untuk menolak. 0.9 sifar tolak dengan 0.15. Okey? Jadi memang kamu kena guna kertas dan pensel apabila kamu nak menjawab. Okey? Baik. Ini saya tunjuk sekali lalu. Okey? Lihat di hadapan apa yang saya bagi. Hari ini latihan ada di 2 buah buku. Yang pertama buku teks. Okey? Pada halaman 103. Okey? Soalan A sehinggalah soalan E. Maknanya A, B, C, D, E. Kamu kena jawab dalam buku tulis. Okey? Jawab dalam buku tulis. Dan yang kedua, kamu kena siapkan buku aktiviti muka surat 67. Ya, penolakan dalam perpuluhan. Okey? 2 kamera ya. Sekejap lagi saya nak ambil gambar. Boleh buka kamera. Bolehlah. Betul-betulkan tudung kamu ke, betul-betulkan rambut kamu. Supaya cantik comel sikit ya. Okey. Sekarang ini lihat paparan yang saya buka. Okey. Bagaimana nak buat dengan kemas? Jadi warna kuning pula. Okey. Ingat. Nak buat dengan kemas, kena ada garis tepi. Letaklah hari dan tarikh. Okey. Kemudian, jangan lupa tuliskan tajuknya. Selesaikan. Okey. Saya kena tunjuk ni supaya kamu faham. Okey. Tuliskan pada halaman berapa latihan kamu. Okey. Untuk arahan, bolehlah tulis macam ni. Okey. Kemudian apabila kamu nak buat soalan yang pertama. Okey. Mudah kan? Sebab dia dah bagi dalam bentuk begini. Okey. Kamu ada pilihan kalau kamu nak gunakan titik tu dalam satu kotak pun boleh. Nampak? Saya benarkan. Nampak? Itu gunanya apabila kita buat dalam petak. Okey, gariskan, kemas-kemas. Okey, supaya kamu boleh tulis jawapan. Okey, kalau kamu nak buat dalam bentuk begini, kamu nak letak titik tu kat tengah-tengah macam ni, pun boleh. Saya benarkan. Sebab senang nak tengok kan. Kita nak tulis segaris. Boleh. Kenapa? Kerana apabila kita nak tulis jawapan, kamu nak tulis tengah-tengah juga macam ni. Jelas tak? Nampak kan saya buat ni kan? Okay, ini bentuk-bentuk kamu boleh buat. Okay, contohnya kalau soalan D. Dah pastilah kamu kena salin dulu bentuknya begini. Nampak? Kalau ml ni maknanya mililiter. Kalau tak pandai tulis L macam tu, tak apa. Jangan pening-pening. Tulis je L macam ni. Habis cerita. Okay? Tolak 0.63 mililiter. Okay? Sama dengan berapa kamu tak tahu. Jadi di bawah ini buatkan kaedahnya. Okay? Dalam cara bentuk lazim. Ingat. Ini adalah bentuk lazim. Tak boleh lupa. Nampak? Jelas tak? Nampak tak saya buat ni? Kita buat kerja biar kemas dan cantik. Okay? 2 boleh tolak 3 saya tanya awak? Tak boleh. Boleh. Jadi kita gunakan kaedah ambil lah dekat sebelah. Buat potongan ni ya. Jangan tak buat. Okay? Jadi minta tu satu saja. Okay? Satu tu kalau dibawa ke dekat sebelah 2 ni dia akan jadi 10. 10 tambah dengan 2 dia akan jadi berapa? 14. 14 tambah dengan 2 dia akan jadi 16. 16 tambah dengan 2 dia akan jadi 18. 18 tambah dengan 2 dia akan jadi 19. 19 tambah dengan 2 dia akan jadi 20. 20 tambah dengan 2 dia akan jadi 21. 21 tambah dengan 2 dia akan jadi 22. 22 tambah dengan 2 dia akan jadi 23. 23 tambah dengan 2 dia akan jadi 24. 24 tambah dengan 2 dia akan jadi 25. 25 tambah dengan 2 dia akan jadi 26. 26 tambah dengan 2 dia akan jadi 27. 27 tambah dengan 2 dia akan jadi 28. 28 tambah dengan 2 dia akan jadi 29. 29 tambah dengan 2 dia akan jadi 30. 30 tambah dengan 2 dia akan jadi 31. 31 tambah dengan 2 dia akan jadi 32. 32 tambah dengan 2 dia akan jadi 33. 33 tambah dengan 2 dia akan jadi 34. 34 tambah dengan 2 dia akan jadi 35. 35 tambah dengan 2 dia akan jadi 36. 36 tambah dengan 2 dia akan jadi 37. 37 tambah dengan 2 dia akan jadi 38. 38 tambah dengan 2 dia a
Jadi berapa? 12. 12 tuliskan. 8 tadi tinggal berapa? Dah ambil 1 dekat dia. 7. Ya, tuliskan. Saya nak tengok ni. Saya nak tengok. Nampak? Yang saya tunjuk ni saya nak awak buat. Okay? Boleh guna titik ni, guna satu petak ataupun guna macam ni. Nampak? Dia letak dekat tengah-tengah macam ni. Anak panah ni nak tunjuk je, jangan pergi salin pula ya. Okay? Jadi yang saya tunjuk ni saya nak kamu ikut. Okay? Buat kemas-kemas. Okay? Selangkan, jangan rapat-rapat. Okay? A, B, C, D, E. Okay? Kalau dia bagi dalam bentuk melentang macam ni, kamu tulis juga dan buatkan jalan kerjanya dalam bentuk lazim. Boleh faham tak? Boleh faham. Alhamdulillah. Okey, kamu faham. Jadi, cikgu rasa bolehlah kita berhenti sampai di sini.